Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang. Selamat hari Khamis dan selamat 1 Syakban hari ni. 1 Syakban. Alhamdulillah, selamat berpuasa kepada semua yang berpuasa sunat Syakban. Okey, apa khabar anda semua hari ni? Sihat? Okay, Solehah doakan agar semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa dipermudahkan urusan dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tolong share Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian tajuk sharing ilmu pada hari ini. Okey. Hai Ida. Orang pertama yang selalu masuk Solehah punya live. Terima kasih follower Tega. Alhamdulillah, my great agent. Okey, tajuk sharing FB live Solehah hari yang ke-171 hari ini adalah meminta-minta menyempitkan rezeki. Pedas kan tajuk hari ni? Okey, sebelum tu kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan kerana terdapat banyak barakah dalam selawat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam Umi, waalaikumsalam Kak Anissa. Okey. Sebelum tu, saya perkenalkan diri Solehah kepada mana-mana yang belum mengenali dan yang masih baru berkawan dengan Solehah di Facebook. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera, Solehah Mat Taha merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR, formula tarik rezeki. Alhamdulillah, Solehah merupakan leader dan telah bersama dengan dakwah FTR, bisnes FTR ni masuk tahun kelima. Alhamdulillah. Dan Solehah merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Alhamdulillah. Okey, sharing ilmu kita hari ni adalah berkaitan dengan rezeki. Macam mana rezeki kita boleh menjadi sempit, macam mana rezeki kita boleh menjadi bocor dan stuck tiba-tiba. Sebabnya kerana kita ada satu perangai dalam diri kita yang kita tak sedar. Kadang-kadang ada orang tak sedar, yang mana bila dia buat benda ni, bila dia suka meminta-minta, dia suka nakkan perhatian orang, nak minta itu, nak minta ini dengan orang lain, itu adalah punca macam mana rezeki dia boleh tersekat dan menjadi sempit. Seperti yang kita semua sedia maklum, Allah telah menjadikan kita manusia di muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keindahan. Oleh itu, marilah kita sama-sama manfaatkan segala anugerah panca indera yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Cukup dengan pandangan panca indera, ada 2 mata, ada 2 telinga, ada hidung, ada mulut, ada 2 tangan, ada 2 kaki. Kenapa kita masih nak meminta-minta dengan orang walaupun anggota badan kita cukup sempurna, walaupun anggota badan kita tak ada kecacatan, tak ada cacat OKU apa semua? Kenapa kita tak nak buktikan yang kita boleh berusaha macam orang lain yang mampu untuk membanting tulang 4 kerat? Jangan meminta-minta. Yang silapnya manusia pada masa kini, dia meminta-minta bukan kepada Allah. Dia lupa Allah. Dia meminta kepada jin, dia meminta kepada manusia, dan dia meminta kepada bomoh.
Na'udzubillah min zalik. Inilah penyakit manusia masa sekarang. Dia nak mudah, dia nak kaya, dia nak banyak duit dengan cara yang salah, dengan cara yang kotor, lalu mensyirikkan Allah dalam dia tak sedar. Sebabnya tajuk hari ini adalah meminta-minta menyempitkan rezeki. Manusia masa kini lupa untuk minta kepada Allah. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kaya, dia lupa nak minta dekat Allah. Lagi pada masa kini, bila mana kita diuji dengan ekonomi yang jatuh merudum, di mana tawakal dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita ditimpa ujian, bila kita ditimpa musibah, adakah kita cari Allah dahulu? Ataupun kita melebihi cari orang lain, makhluk selain Allah? Kita cari manusia, kita cari jin, kita cari bomoh. Itu adalah platform-platform yang salah dan menyebabkan manusia semakin sesat, manusia menyeleweng, mensyirikkan agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah realitinya pada masa kini. Dia lupa untuk meminta dengan Allah. Dia lebih suka meminta pada jiran, dia lebih suka meminta kepada saudara mara, dia lebih suka meminta kepada orang di sekeliling dia. Tahukah kita, kalau kita nak rezeki berkat, rezeki melimpah ruah, kita minta pada yang hak. Kita minta kepada Allah yang Khalik, Allah yang maha menciptakan makhluk. Jangan kita lupa, jangan kita membelakangkan Allah. Kita ada ikhtiar dan usaha kita dengan cara berdoa, dengan cara membuat solat hajat, membuat solat taubat. Inilah manusia. Jangan sesekali kalau kita rasa stuck, kita rasa sempit, tapi kita buat benda yang mengundang kemurkaan Allah. Seperti yang Solehah sebutkan tadi. Bila kita susah, carilah Allah dahulu. Jangan cari makhluk lain yang tak berkuasa itu. Allah adalah maha berkuasa. Dan hendaklah kita menjauhi sifat meminta-minta ni. Sebabnya kita ada anggota sempurna. Hari ni saya nak ceritalah macam mana kisah inspirasi seorang jutawan yang mana dia merupakan cacat OKU. Contohnya jutawan produk jamu mall. Seorang jutawan ni dia merupakan cacat OKU, namun dia boleh menjadi jutawan produk jamu mall dan alhamdulillah menjadi inspirasi ramai orang di luar sana. Macam mana dia boleh cacat OKU namun boleh jadi jutawan? Kita yang sempurna segala anggota badan, sempurna tak ada cacat celanya, sempurna akal fikiran, masih boleh berfikir, masih boleh berusaha, kenapa kita tak bantu diri kita? Kenapa kita biarkan diri kita gagal dan tak nak berjaya macam orang lain yang cacat OKU masih boleh menjadi jutawan? Alhamdulillah, merupakan anak murid Dr. Azizan Osman. Alhamdulillah. Dan lagi satu, dah tentu Solehah nak cerita sumber inspirasi Solehah, iaitu Puan Nora Yusof yang merupakan penulis buku FTR yang mana ditakdirkan cacat pendengaran pada waktu kecil. Asbab demam panas menyebabkan Allah tarik anugerah pendengaran dan alhamdulillah sekarang memegang kad OKU. Pun boleh menjadi jutawan. Tidakkah anda semua terinspirasi dan terbakar dengan kejayaan orang-orang lain yang tak sempurna macam kita, yang cacat OKU namun diorang punya struggle, mereka punya attitude, mereka punya semangat luar biasa menyebabkan mereka bangkit menjadi seorang jutawan. Jutawan yang disegani, jutawan yang bertakwa, insya-Allah sama-sama doakan. Inilah nampak macam mana usaha seorang manusia nak bangkit berjaya tanpa mengharapkan pertolongan orang lain, melainkan hanyalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berpegang dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sentiasa
dibanjiri dengan rezeki, dipermudahkan dengan segala urusan. Malah bila kita meminta kepada yang layak, iaitu Allah, itulah tempat di mana kita berserah dan kita meminta pertolongan. Maka di situlah Allah hadirkan rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang berkat, rezeki yang diredai dan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. So kita di sini yang sempurna akal fikiran, sempurna tubuh badan, berusahalah. Janganlah terus meminta-minta. Bukannya kita tak ada, bukannya kita tak boleh nak berjaya macam orang lain. Cuma sikap dan attitude kita yang menentukan kejayaan kita. Kalau kita nak berjaya, kita bangkit, kita buktikan bahawa kita hebat, bahawa kita boleh membantu serta memberi manfaat kepada orang lain dengan cara boleh buat bisnes online, boleh berniaga. Pada masa kini, di waktu PKP, kawalan pergerakan, bukannya kita tak boleh berniaga, kita masih boleh berniaga online. Kita guna platform online. Sekarang banyak sangat produk-produk yang menjual secara online, di mana menyediakan platform online secara affiliate, contohnya penjualan e-book. So inilah caranya dakwah dalam bisnes pada masa ini. Walaupun kita kena kuarantin dekat rumah, namun bila kita ada usaha nak bangkit, nak bantu menjana ekonomi rumah, nak bantu orang-orang di luar sana, usahawan semua untuk bangkit pada masa-masa kecemasan seperti ini, inilah kita tunjukkan kita punya kepakaran, kita tunjukkan kita punya kesungguhan nak bantu orang ramai di luar sana yang penat mental emosi, yang stres, yang serabut, yang tak tahu nak mengadu kepada siapa. So, platform FTR ni adalah salah satu platform yang dapat membantu ramai orang di luar sana yang mana tengah serabut, yang mana tengah sedih dan down. Bila dia beramal dengan ilmu FTR, ilmu always back to Allah, Alhamdulillah, bisa menyejukkan hati dia, bisa membuka minda dia seluas-luasnya, dan yakinlah rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki manusia telah dijamin oleh Allah semuanya. Rezeki kita semua makhluk di muka bumi ini telah Allah jamin sebaik-baiknya. Kita hanya percaya dan yakin dengan kekuasaan Allah. Jangan menidakkan Allah, jangan membelakangkan Allah. Bila kita dalam kesusahan, dalam ujian, carilah Allah. Jangan kita rasa stres, jangan kita rasa serabut. Mengajilah, berzikirlah, istighfarlah. Dan cuba buat marketing langit dengan Allah. Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita ada ujian, mintalah pertolongan Allah dengan cara sabar dan solat. Kalau kita ada masalah, kalau hati kita tengah gundah gulana, hati kita tengah kacau, hendaklah kita mencari Allah dengan menunaikan solat sunat taubat, dengan menunaikan solat sunat hajat, insya-Allah. Inilah sebaik-baik cara untuk mendekatkan kita sebagai hamba, tidak lupa kepada Allah, tidak lupa diri, tidak lupa kepada banyak nikmat rezeki yang Allah berikan kita pada masa ini. Kita pandang pada sudut positif, jangan bersangka buruk, teruskan berfikiran positif dan jauhi segala fikiran negatif yang berbisik di kepala kita. Buang biawak dalam diri kita jauh-jauh. Buang segala blokej yang menjadi penghalang kepada kejayaan. Buktikan kita boleh berjaya. Buktikan kita mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah Allah sentiasa ada dengan kita. Jangan bersedih. La tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada ujian, sabar dan solat. Itu sahaja caranya, tak ada cara lain. Dengan cara kita sabar, mendekatkan diri dengan Allah, berserah semuanya kepada Allah, insya-Allah hati kita akan tenang. Kita tak ada rasa gundah gelana. Kita terus menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan menjaga agama Allah, dengan mendekatkan diri dengan
amal ibadah serta tingkatkan amal ibadah kita improve setiap hari. Boleh lakukan aktiviti tadarus Al-Quran, solat berjemaah, puasa sunat, berzikrullah, istighfar, banyak sangat. Banyak sangat aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah pada waktu ini. Quran time. Jangan lupakan kalamullah. Sesungguhnya kalamullah inilah yang akan menerangi kehidupan kita pada masa ini. Dengan ilmulah yang menyuluh kehidupan kita, dengan cahaya kehidupan dapat membawa kita ke arah kebenaran dan akan mengelakkan kita daripada kesesatan. Dengan ilmu dan marketing cara Allah sahajalah, insya-Allah. Betul, Allah sebaik-baik tempat kita mengadu. Jangan mengadu dekat manusia, jangan mengadu dekat jin, jangan mengadu dekat bomoh. Mereka ni tak ada apa-apa kuasa. Malah Allah lah yang maha berkuasa, insya-Allah. Kalau kita masih tak bersyukur pada masa ini, kalau kita masih ada sikap nak meminta-minta, cuba bayangkan pada masa ini macam mana rakyat Syria dan Palestin sentiasa hidup dalam kesusahan. Mereka telah lama PKP. Tapi kita yang baru PKP hampir 2 minggu ini masih tak boleh nak sabar dan tahan macam mereka. Cuba bayangkan mereka yang setiap hari makan rumput, makan kotak dicicah dengan air hujan seperti makan sup. Dan mereka juga kadang-kadang diserang dengan musuh-musuh Islam, rumahnya dibom. Kita hidup selesa dekat rumah, berteduh daripada panas dan hujan, masih tidak bersyukur. Cuba bayangkan mereka, rakyat Syria dan Palestin yang sangat kesusahan, sangat kedaifan, sangat kesempitan. Mereka siap mendoakan kita lagi. Saya sedih dan syahdu sangat bila dengar doa daripada rakyat Syria kepada kita, rakyat Malaysia. Siapa dah dengar doa tersebut? Subhanallah. Inilah doa-doa. Macam mana mereka tak pernah melupakan kita. Mereka sentiasa mendoakan kita. Pada masa ini, hanya doalah yang merupakan senjata orang mukmin. Harta benda tak ada apa benda. Hanya doa, hanya marketing dengan Allah lah yang sangat berguna pada saat ini. Zikrullah menjadi makanan rohani. Zikrullah menjadi makanan jiwa. Bukanlah makan yang sampai mengenyangkan dan berlaku pembaziran. Saling muhasabah diri. InsyaAllah kita nak jadi hamba Allah yang terbaik. Kita kena banyakkan bersyukur. Jangan meminta-minta. Bila kita meminta-minta ni menampakkan sikap kita yang pentingkan diri, menampakkan sikap kita yang tidak bersyukur dengan Allah, tak nak berusaha, malas berusaha, suka nak bergantung harap kepada orang lain. Macam mana bila kita selalu meminta-minta, menyebabkan orang lain tak suka dengan kita, menyebabkan hubungan silaturahim boleh putus, menyebabkan rezeki tersekat. Allah tak suka dengan orang yang suka meminta-minta. Malah Allah suka pada orang yang menghulurkan bantuan. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Jangan kita meminta-minta, sebab bila kita meminta ni, menampakkan diri kita tak nak berusaha, menampakkan diri kita ni lemah dan tak ada upaya. So, banyak-banyakkan muhasabah diri, perbetulkan apa yang tak betul. Mintalah dengan Allah, buat solat istikharah, buat solat hajat, buat solat taubat. Dengan cara inilah Allah akan berikan kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat sentiasa cukup. Pada masa ini walaupun kita tak ada gaji, walaupun tak ada sales yang masuk, namun Allah beri keberkatan dari segi keberkatan hidup, kebahagiaan hati, keberkatan rumah tangga. InsyaAllah inilah nikmat dan rezeki yang terbesar yang kita ramai terlepas pandang sebenarnya. Lebih baik kita, daripada kita meminta, lebih baik kita join bisnes online, kita usaha, kita ikhtiar. Bukanlah kita duduk bermalas-malasan, hanya menunggu orang bagi, hanya menunggu, nak tunggu meminta pada orang. Tak nak macam tu. Sebab bila kita meminta-minta ni,
menjadikan kita seorang yang lemah, menjadikan kita semakin jauh daripada Allah, menjadikan kita rezeki kita susah nak masuk, sempit, rezeki sempit dan tersekat. Na'udzubillah min zalik. Semoga yang mendengar pada hari ini memiliki kekayaan hati, memiliki kekayaan jiwa, sentiasa dikurniakan keberkatan rezeki, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, banyakkan muhasabah diri, banyakkan merenung diri pada masa ini khususnya. Banyak kadang-kadang kesilapan yang kita lakukan dalam kita tak sedar. Inilah dia. Saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran, insya-Allah. Okey, Solehah doakan agar semuanya sentiasa tenang-tenang, baik-baik, sentiasa tidak melupakan Allah, sentiasa nak upgrade diri, iman dan amal lebih baik, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, thank you yang sudi tengok live sharing ilmu Solehah hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membuka minda dan meluaskan pemikiran anda tentang konsep rezeki, di mana rezeki itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.